Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh panggil saya Miss Anis. Saya ialah pensyarah seni terapi kecantikan dan spa di Kolej Komuniti Muar, dan hari ini saya nak ajar macam mana saya buat makeup look ala-ala patung ni. Okey, baiklah. Bagi kulit saya yang agak sensitif, saya biasanya akan menggunakan basic skincare sebagai pelindung utama kepada kulit saya sebelum saya memulakan rutin makeup. Kerana bagi saya, kalau saya tidak memakai 3 bahan ini, kulit saya mudah menjadi iritasi, tidak bermaya dan juga kusam selepas makeup. Dan selain daripada itu, sunscreen merupakan satu bahan yang amat penting kerana bahan-bahan yang ada di dalam foundation atau bedak dan sebagainya tidak cukup untuk melindungi kulit kita daripada sinaran cahaya matahari. Baiklah, seterusnya saya akan menggunakan foundation. Okey, biasanya saya memilih foundation yang full coverage kerana itu cukup untuk menutup kecelaan pada muka saya, dan biasanya saya menggunakan 2 hingga 3 pump sahaja. Baiklah, perlu diingatkan bahawa kalau kita menggunakan spile sebagai medium untuk meratakan foundation, kita perlu hanya dab-dab sahaja dan jangan tarik kerana ia akan menyebabkan iritasi pada kulit dan juga membuatkan makeup bertampung. Okey, seterusnya saya akan menggunakan concealer. Okey, kebiasaannya memang saya menggunakan concealer ini sebagai highlighter saya kerana foundation saya biasanya agak gelap ataupun sama warna dengan kulit saya. Jadi ini adalah cara untuk saya nampak lebih cerah. Tapi kena ingat, sama juga seperti foundation, kita perlu dab-dab pada muka dan bukannya tarik ya. Okey, kemudian saya akan memakai bedak serbuk di bawah mata saya dan biarkannya tanpa perlu meratakannya buat sementara waktu kerana saya mahu makeup saya lebih tahan lama, dan ini merupakan tips atau tricks yang dipanggil teknik baking. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan melukis kening saya menggunakan eyebrow gel. Okey, jangan risau kalau anda sudah terbiasa melukis menggunakan eyebrow pencil kerana ini adalah mengikut kesusahan masing-masing. Dan kalau anda hendak belajar dengan lebih detail lagi tentang cara bagaimana untuk melukis kening dengan lebih tepat, boleh request di bawah dan saya akan buat in the next video. Okey? Setelah selesai melukis kening, barulah saya akan meratakan bedak serbuk yang kita tinggalkan tadi. Selanjutnya, saya akan memilih warna yang paling cerah sebagai base kepada eyeshadow saya, dan saya akan ratakan di keseluruhan kelopak mata dan juga bawah mata. Okey, memandangkan saya suka warna sunset, jadi saya akan menggunakan warna pink di bahagian 3/4 mata, terutama di bahagian lekuk yang ada pada kelopak mata, dan juga mencampurkan warna orange serta gold pada kelopak mata dan juga di bahagian eye bag. Kadang-kala kalau saya rasa warna itu tidak begitu menarik, saya akan mengambil warna pink yang agak glitter dan diletakkan di hujung mata. Sebenarnya ada banyak lagi teknik eyeshadow yang anda boleh pelajari. Jadi kemungkinan besar kalau anda mahu, saya boleh juga membuat teknik-teknik eyeshadow yang lain seperti cut crease dan sebagainya in the next video. Jangan risau kerana saya masih ada banyak masa untuk membuat tutorial seperti ini. Kemudian saya akan melukis eyeliner. Tapi jangan risau, saya faham, sangat faham yang ramai mempunyai masalah kegigilan ataupun Parkinson ketika nak melukis eyeliner. Tapi ini adalah perkara biasa kerana practice not perfect. Mungkin anda tidak biasa menggunakannya. Dan saya biasanya menggunakan eyeliner berwarna putih di bahagian bawah untuk menampakkan mata saya lebih bulat dan besar. Pemakaian maskara juga agak mencabar, tapi jangan risau. Ia juga memerlukan praktis ya. Dan juga jangan lupa untuk memakai maskara di bawah mata kerana itu merupakan salah satu poin penting untuk membuat mata lebih besar. Memandangkan kita membuat tema seperti anak patung, jadi saya menggunakan 2 warna lipstick ataupun kita boleh panggil teknik ombre dengan menggunakan warna yang agak pucat sebagai base dan warna yang lebih terang di bahagian dalam. Bagi blusher, saya biasanya menggunakan stroke daripada atas ke bawah sehingga blend. Kemudian daripada tengah pipi, saya akan tarik ke arah hidung kerana biasanya ini akan membagi ilusi yang agak comel dan sesuai untuk konsep patung.
Okey, jadi ini sahaja apa yang anda perlu lakukan untuk nampak atau buat makeup sepi batung. Dan sebagai tambahan, saya meletakkan glitter untuk nampak lebih ceria dan mungkin boleh menceriakan hari kita semasa PKP raya ni. Okey, ini sahaja yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Terima kasih kerana menonton.